Pendidikan Islam tahun 1, tarikh 5 Julai 2021. Kelebihan beristinja dan adab qada hajat. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar semua? Hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Rohaibah binti Yunus dalam subjek Pendidikan Islam bidang ibadat. Hari ini Ustazah akan sambung lagi pembelajaran kita yang minggu lalu mengenai istinja. Pada hari ini Ustazah akan terangkan mengenai kelebihan beristinja dan adab qada hajat. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menganalisis kepentingan beristinja, dan yang kedua, murid dapat mengaplikasi adab-adab sebelum, semasa dan selepas qada hajat. Bagai sepintas lalu, mari kita ingati semula alat-alat istinja. Yang pertama, air mutlak ataupun air paip. Jika tiada air, kita boleh menggunakan benda kesat iaitu batu. 3 biji batu sudah mencukupi untuk kita beristinja sebagai ganti kepada air mutlak. Benda kesat yang kedua seperti tisu. Jika tiada air, batu, kita boleh menggunakan tisu. Benda kesat seterusnya yang boleh kita gunakan untuk beristinja ialah daun kering. Sekiranya kita tiada air paip, batu, tisu mahupun daun kering, kita boleh mengambil kulit kayu sebagai ganti untuk beristinja. Begitulah Islam memberikan kemudahan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk kita gunakan. Okey murid-murid, inilah dia alat-alat istinja yang Ustazah sebutkan tadi. Pertama, air mineral ataupun air paip, batu, tisu, kulit kayu dan daun kering. Sedikit simulasi mengenai cara-cara beristinja dengan menggunakan air mineral ataupun benda-benda kesat. Ustazah akan tunjukkan cara-caranya secara ringkas. Jom kita sama-sama pelajarinya. Murid-murid, jika kita menggunakan air mutlak ataupun air bersih, iaitu air mineral, air paip ataupun air sungai, cara-caranya adalah kita ambil air bersih tadi, kita sapu di bahagian kubul dan dubur dengan menggunakan tangan kiri. Sapu sebersih-bersihnya sehingga kita yakin tiada lagi najis yang melekat pada kubul dan dubur. Jika kita tiada air mineral ataupun air bersih, kita boleh menggunakan benda-benda kesat yang 4 benda tadi. Kalau kita menggunakan tisu, kita ambil tisu, kita lap di bahagian kubul dan dubur. Lap menggunakan tisu sebanyak 3 kali sapuan sehingga najis tiada lagi melekat di bahagian kubul dan dubur. Jika kita menggunakan benda-benda kesat dan air mutlak, kita mestilah menggunakan benda kesat terlebih dahulu.
Contohnya, kita ada daun kayu. Kita gunakan daun kayu, kita sapu, kubur dan dubur tempat yang terkena najis tadi dengan menggunakan daun kayu. Selepas itu, barulah kita ambil air mutlak dan kita bersih sebersih-bersihnya di tempat yang terkena najis. Sehinggalah kita yakin kubur dan dubur kita bersih. Okey, kita masuk pula kepada kelebihan beristinja. Apabila kita bersih daripada najis dan kekotoran, ibadat solat kita diterima, kesihatan terpelihara, kita terhindar daripada penyakit, serta kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adab qada hajat pula terbahagi kepada 3. Adab sebelum qada hajat, adab semasa qada hajat, dan adab selepas qada hajat. Qada hajat bermaksud membuang air kecil dan air besar di tempat sepatutnya, seperti di tandas. Sebelum memasuki tandas, kita tidak dibenarkan membawa nama Allah seperti Al-Quran ataupun kitab-kitab yang mengandungi nama Allah. Kita mestilah memakai alas kaki sebelum memasuki tandas kerana tandas itu adalah tempat yang kotor. Bila kita hendak membuang air kecil ataupun air besar, tutuplah kepala dengan tuala supaya terhindar daripada syaitan. Makruh sekiranya kita tidak menutupi kepala semasa di dalam tandas. Baca doa masuk tandas, kita dituntut untuk sentiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan. Sebelum memasuki tandas, mulakan langkah dengan menggunakan kaki kiri. Ini pula doa memasuki tandas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksudnya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan betina. Adab semasa qada hajat, kita janganlah bercakap, makan atau minum di dalam tandas. Yang kedua, tidak membuang air di merata-rata tempat. Ini pula adab selepas qada hajat. Membaca doa keluar tandas dan melangkah keluar dengan kaki kanan. Doa keluar tandas. Ghufranakallahu azhaba annil aza wa afani. Aku memohon daripada Engkau, Tuhan yang telah menghilangkan bahayaku dan menyihatkanku. Latihan kita minggu ini adalah dalam buku aktiviti muka surat 105. Tandakan raik atau pangkah adab qada hajat. Selamat belajar murid-murid. Selamat sudah pembelajaran kita pada minggu ini mengenai tajuk istinja. Ustazah harap semua murid-murid dapat memahaminya dan dapat mempraktikkannya di rumah. Bye, jumpa lagi.